Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Anda berdua, terlebih dahulu saya ingin merafakkan junjung kasih ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung Sultan Ibrahim yang telah menyampaikan titah ucapan pada 26 Februari yang lalu, dan Atik dengan penuh takzimnya merafakkan sembah, mengucapkan berbanyak-banyak syukur serta menjunjung kasih titah ucapan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku. Atik juga ingin mengambil kesempatan merafak sembah dengan ucapan setinggi tahniah di atas pelantikan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia bagi tempoh 5 tahun mulai 31 Januari 2024. Parti juga ingin merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah bin Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Al-Allah Sultan Iskandar Al-Hajj yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan penuh adil dan bijaksana. Semoga ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Tengku Ampuan Pahang serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan kesejahteraan selalu. Yang di-Pertua, seramai 30 ahli-ahli yang berhormat telah berbahas mengajukan pelbagai pertanyaan, isu, cadangan maupun pandangan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta agensi di bawah seliaan saya seperti Felda, NADMA dan Angkatan Pertahanan Awam semasa sesi perbahasan menjunjung kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli-ahli yang berhormat yang terlibat. Saya mohon izin untuk menyebutkan satu-satu ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu yang terkait dengan KKDW dan agensi-agensi yang di bawah seliaan saya. Terutamanya kepada Jelebu, Sik, Sepitang, Puncak Borneo, Temeloh, Julau, Ufot, Kulim Bandar Baru, Gerik, Tampin, Libaran, Gopeng, Lawas, Parit, Kota Belud, Padang Terap, Ranau, Mersing, Lubuk Antu, Pasir Salak, Baram, Padang Rengas, Rompin, Kuala Kerau, Kalabakan, Mas Gading, Kota Marudu, Tenggara, Selangor dan Baling. Dengan izin yang di-Pertua, terdapat 6 isu utama yang telah dibangkitkan oleh ke-30 ahli-ahli yang berhormat. Satu adalah mengenai Tabika dan Taska Kemas. Keduanya mengenai pendidikan dan perkhidmatan MARA. Ketiganya kesejahteraan masyarakat orang asli. Keempat, projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung atau prospek. Kelima, mengenai RISDA dan FEKRA. Dan keenam, mengenai FELDA. Saya ingin mengimbau kepada beberapa pertanyaan, terutamanya mengenai Tabika dan Tadika Kemas. Apa yang dibangkitkan oleh Tampin yang meminta kerajaan agar memperluaskan program peratahfiz Tabika ke seluruh negara. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini bahawa program peratahfiz Tabika Kemas telah dimulakan pada tahun lalu. Ianya dilakukan secara rintis dengan pada peringkat awalnya penglibatan seramai 100 orang pendidik masyarakat Tabika Kemas. Dan program ini pastinya insya-Allah akan diperluaskan ke seluruh negara kepada pihak pendidik masyarakat yang beragama Islam serta berperingkat mulai tahun ini hingga 2026 yang bakal melahirkan
InsyaAllah sekurang-kurangnya 145,000 para hufaz di kalangan tadika dan tabika ini. Menjelang tahun 2026, seramai 9,500 pendidik masyarakat tabika kemas akan diberi pendedahan tentang modul hafazan tadika tahfiz, dan ianya akan dibuat bersama-sama dengan Yayasan Pahang, dengan UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan Yayasan Pinta mengenai konten dengan izin ataupun isi kandungan serta pedagogi kaedah pengajarannya. Dan tentunya kita berhasrat agar keseluruhan 600,000 anak-anak di tabika-tadika kemas ini akan memperolehi faedah pada akhir tahun 2026 ini. Gopeng membangkitkan mengenai status perjawatan warga pendidik kemas dan infrastruktur asas taska dan tabika di kawasan beliau. Saya ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa gaji dan kemudahan di bawah skim menolong pegawai pembangunan masyarakat berada di dalam grade S29 dengan gelaran jawatannya sebagai pendidik masyarakat adalah yang terbaik ketika ini, di mana statistik permohonan jawatan kosong pendidik kemas menunjukkan permintaan yang cukup banyak, yang memohon 20,000 bagi hanya mengisi 400 kekosongan ini pada tahun lalu. Selain pada itu, Kemas telah juga melaksanakan pelantikan secara tetap kepada kaki tangan kontrak yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 15 tahun, dan pada fasa pertama seramai 7,286 kaki tangan kontrak telah dilantik secara tetap. Kemas juga sedang memohon kelulusan daripada Kementerian Ekonomi untuk melakukan penambahan terhadap tenaga-tenaga pengajar ini, dan di samping itu juga memohon untuk membina tadika-tadika baru, terutamanya di kawasan-kawasan yang masih belum ada tadika kemas atau mahu memperbaikinya, termasuk juga Gopeng. Padang Rengas bertanya tentang soal agensi kemas yang telah kononnya digunakan untuk tujuan politik. Jadi saya ingin menjawab bahawa kemas adalah agensi yang diletakkan di bawah KKDW dan sentiasa mendukung tata kelola atau good governance dengan izin, dengan berpaksikan pada government of the day dengan izin dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat dan golongan sasar terutama di kawasan desa. Dalam hal ini kami bertindak secara profesional dan kami tahu bahawa yang penting ialah fokus kepada pembangunan minda, akhlak dan juga pendidikan agama kepada anak-anak ini yang berada di peringkat prasekolah, sama ada tabika atau taska ataupun kindergarten dengan izin diketahui, adalah bagi mempertingkatkan apa yang telah saya sebutkan tadi. Perkara yang kedua, isu yang kedua adalah mengenai pendidikan dan perkhidmatan MARA, dan Pasir Salak telah membangkitkan mengenai MARA liner di kawasan Pasir Salak, dan insyaAllah untuk Pasir Salak yang satu sekolah dengan saya, insyaAllah walaupun beliau adalah very much junior dengan izin, tapi bukan kerana perbezaan parti politik, tetapi kerana kita merasakan bahawa perkhidmatan MARA liner ini harus diperluaskan, walaupun tidak untung, tetapi insyaAllah kita akan juga mengambil kepedulian terhadap keperluan masyarakat di Pasir Salak. Parit juga membangkitkan tentang soal arkid MARA. Saya ingin menyebutkan bahawa di negeri Perak terdapat 637
premis-premis perniagaan MARA malah di Seri Iskandar saja, iaitu dalam daerah Perak Tengah, telah tersedia 28 lot premis perniagaan dan MARA juga turut menyediakan 53 lot premis perniagaan kepada usahawan-usahawan di kawasan berkenaan dengan kadar sewa yang sangat-sangat rendah kerana tujuannya adalah untuk membantu mereka. Dan MARA sentiasa peka dalam memastikan akses latihan serta kemudahan sokongan perniagaan kepada para usahawan tempatan, dan MARA kini mempunyai 14 pejabat MARA negeri dan 121 pejabat MARA daerah, dan insya-Allah kita akan lakukan penambahan jika keperluannya bertambah kerana kini terdapat pembukaan daerah-daerah yang baru dan kita akan persesuaikannya. Di negeri Perak sendiri terdapat 10 pejabat MARA daerah yang sedia membantu kepada pemegang taruh di negeri Perak. Yang Berhormat Lawas membangkitkan tentang isu MRSM Lawas. Saya sangat perhatian mengenai perkara ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, kini terdapat 57 MRSM di seluruh negara, di mana terdapat hampir 44,000 pelajar di MRSM yang ada, dan pada hari ini kita akan memulakan sesi 2024 ini, dan untuk itu saya ingin memaklumkan bahawa di Sarawak terdapat 4 buah MRSM, iaitu di Kuching, Betong, Mukah dan juga Bintulu, dengan kapasiti pelajar seramai 2,700 orang. Dan untuk Lawas, saya tahu perkara ini telah banyak kali dibangkitkan, dan insya-Allah jika kita memperolehi peruntukan segera, maka kita akan lakukan penyegeraan terhadap pembinaan MRSM Lawas ini. Isu yang ketiga adalah mengenai kesejahteraan masyarakat orang asli, di mana Kuala Kerau mencadangkan agar kerajaan mewujudkan pusat latihan TVET dan pusat latihan MARA khusus untuk orang asli. Saya ingin memaklumkan bahawa Jabatan Kemajuan Orang Asli atau JAKWA mempunyai sebuah pusat latihan khas khusus bagi kemahiran kepada anak-anak orang asli, iaitu di Pusat Latihan JAKWA Paya Bungo di Gambang, Pahang. Dan di samping itu kita juga mempunyai beberapa pusat latihan yang lain yang juga turut menawarkan beberapa kursus kemahiran jangka pendek dan jangka sederhana bagi kursus-kursus yang bersesuaian dengan orang-orang asli. Sikit Datuk Seri. Saya akan habiskan ayat dia. Di samping itu, TVET MARA bersama dengan masyarakat orang asli juga telah kita laksanakan untuk AKM Alustar dan kolaborasi bersama dengan JAKWA, dan insya-Allah kita akan mengembangkan pusat-pusat latihan ini di tempat-tempat lain. Dan sebagaimana yang saya maklumkan di Dewan Yang Mulia ini, Ketua Pengarah JAKWA, Jabatan Orang Asli, adalah orang asli sendiri, seorang wanita yang sangat proaktif, dan beliau dibantu oleh kekandanya yang juga Timbalan Speaker Dewan Rakyat. InsyaAllah kombinasi ini, walaupun beliau melakukan bantuan secara gratis, insyaAllah dua-dua individu ini akan memartabatkan JAKWA ke peringkat yang lebih tinggi, insyaAllah.